Halo semua tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Saudara-saudara, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dalam sebuah kenyataan, dalam sebuah artikel dari biharian.com, berkaitan dengan ada satu kenyataan di mana menyebut 54.000 warga Cina yang akan diberikan kerakyatan di negara ini. Dan ini, dalam artikel ini, Rafizi gesa polis, siasat akaun media sosial PAS Pusat. Ini menjadi satu lagi kejutan baru untuk kepimpinan PAS. Dalam artikel ini, polis digesa menyiasat catatan media sosial yang dibuat PAS Pusat berhubung dakwaan 54.000 warga Cina dalam proses diberikan kerakyatan di negara ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli ketika membuat gesaan itu menyifatkan catatan PAS Pusat menerusi Facebook dan aplikasi X sebagai jenayah dan jenayah fitnah dan penipuan. Nah, seperti dinyatakan oleh Rafizi Ramli, adakah di sini sekali lagi kepimpinan PAS coba untuk memfitnah ataupun menipu seperti yang dinyatakan dalam artikel ini? Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, membuat gesaan itu di mana beliau menyifatkan catatan PAS Pusat menerusi Facebook dan aplikasi X sebagai jenayah fitnah dan penipuan. Ini pasti satu lagi kejutan buruk untuk Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Dakwaan dalam proses diberi kerakyatan adalah penipuan. PAS perlu bertanggung jawab bila berterusan berbohong begini, menurut Rafizi. Yaitu beliau juga adalah timbalan Presiden PKR. PAS Pusat yang berkongsi catatan yang oleh Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris, menggesa SPRM menyiasat dakwaan 54.000 warga Cina dalam proses diberikan kerakyatan. Razali berkata, walaupun Saifuddin Nasution dan Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fadzil beria-ia menafikan perkara itu, namun ia perlu disiasat segera karena rakyat berhak tahu. Bukan soal fitnah atau tomahan, tetapi rakyat Malaysia berhak mengetahuinya. Kita tidak mahu kedaulatan negara kita dicerobohi sewenang-wenangnya. Apatah lagi daripada pihak dalaman. Menteri KDN harus bertanggung jawab, katanya. Razali berkata, angka 54.000 itu terlalu besar dan rakyat mahu isu ini ditangani secara bijak dan tuntas. Kedaulatan negara perlu dipertahankan, keistimewaan rakyat Malaysia perlu dilindungi, katanya. Pada 18 Ogos, JPN menafikan dakwaan itu dengan berkata, kenyataan Saifuddin pada Januari dimanipulasi karena beliau sebenarnya berkata 54.000 permohonan kerakyatan dikemukakan pada 2017 hingga 2022. Katanya 54.000 permohonan meliputi pelbagai latar belakang, keturunan, dan negara asal diterima. Tetapi hanya 45 warga Cina diberikan kerakyatan antara 2019 dan 31 Julai lalu. Dalam penafian pada 26 Ogos lalu, Saifuddin berkata ada lebih 140.000 permohonan kewarganegaraan yang diterima pihaknya, dan daripada jumlah itu, sebanyak 9.000 diproses, termasuk permohonan yang diluluskan. Susulan itu beliau menepis dakwaan bahwa kementeriannya dalam proses memberikan kerakyatan Malaysia secara besar-besaran kepada warga asing, terutama dari Cina. Jadi akhirnya Rafizi Ramli menggesa polis untuk menyiasat akaun media sosial PAS Pusat. Jadi di sini kita menantikan siapakah yang benar-benar menipu, siapakah yang benar-benar memfitnah. Saudara-saudara, tonton dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Sebelum ini kita juga mendengar berkaitan dengan status Hadi Awang ataupun Presiden PAS. Adakah Hadi Awang akan ditangkap
berkaitan dengan ceramah-ceramah beliau? Adakah dengan banyak salah laku yang pernah didakwa yang melibatkan nama Presiden Bas berkaitan dengan kenyataan ingin menjatuhkan kerajaan dan sebagainya? Hari ini saudara-saudara, spekulasi-spekulasi ataupun andaian-andaian kita itu semua kekal menjadi andaian. Tapi Bukit Aman dalam satu kenyataan baru-baru ini pasti menggemparkan seluruh kepimpinan PAS dan juga Perikatan Nasional. Dalam sebuah artikel dari hmetro.com, Abdul Hadi akan dipanggil, ada unsur 3R dalam ceramah pilihan raya. Kenyataan ini bukan dari sesiapa, tetapi dari Bukit Aman sendiri. Polis mengesahkan akan memanggil Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung ceramahnya di kawasan Bakri, Muar di Johor yang didapati menyentuh isu 3R, yaitu agama, bangsa, dan institusi diraja pada Sabtu lalu. Adakah seperti apa yang dinyatakan oleh pemerhati politik sebelum ini, di mana kerap kali isu 3R ini dimainkan oleh kepimpinan Perikatan Nasional. Juga kepada pengurus CPN sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, bahkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi juga dari kepimpinan PAS PN, juga yang sudah menerima 2 pertuduhan di mahkamah berkaitan dengan ini. Nah, hari ini pula nama Hadi Awang disebut oleh Bukit Aman. Pengarah JSJ, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, ia susulan kenyataan Abdul Hadi mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan yang mempunyai kaitan dengan institusi diraja. Dalam artikel ini, saya sahkan pihak JSJ sudah menghubungi Abdul Hadi untuk proses rakaman percakapan bagi melengkapkan siasatan kes berkenaan. Ia bagi mendapatkan masa yang sesuai untuk rakaman percakapan, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman. Dalam pada itu, Muhammad Suhaili meminta semua pihak supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kes berkenaan, sementara siasatan lanjut dijalankan. Siasatan kes ini dijalankan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1, Akta Hasutan dan Seksyen 233, Akta Komunikasi dan Multimedia. Dalam suasana kempen pilihan raya kecil di Johor, semua pemimpin-pemimpin parti politik dan orang ramai diingatkan untuk tidak membangkitkan sebarang isu berkaitan 3R, katanya. Terdahulu, Harian Metro melaporkan Abdul Hadi akan dipanggil memberi keterangan berhubung laporan polis terhadap ucapan beliau dalam kempen pilihan raya di Simpang Jeram, Johor. Setiausaha politik Presiden PAS Muhammad Syahir Sheikh Sulaiman dilapor berkata, pihaknya dihubungi Bukit Aman pagi tadi untuk mendapatkan keterangan daripada Abdul Hadi. Beliau dipetik berkata, perkara itu sudah dimaklumkan kepada Abdul Hadi dan beliau menyatakan kesediaan untuk memberikan kerjasama sepenuhnya kepada polis. Sementara itu, Muhammad Syuhaili berkata, sebanyak 88 laporan berhubung isu 3R diterima pihaknya dalam tempo Januari sehingga Julai. Terlalu banyak kes 3R setakat ini. Kebanyakan daripada kita berpendidikan dan cukup matang, dan jangan buat hantaran di media sosial yang ada implikasi undang-undang. Kejahilan dalam undang-undang bukan alasan. Selagi ada implikasi undang-undang dan ada laporan, polis akan siasat dan bawa ke muka pengadilan. Jadi perkara ini amat serius. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti yang kita pernah dengar dulu, setelah berakhir pilihan raya negeri, sekiranya dimenangi oleh PN 6-0, mereka
kononnya ada spekulasi menyatakan bahwa kepimpinan PN akan menubuhkan kerajaan. Kononnya lagi ada MP dari kerajaan akan meletakkan jawatan dan menyokong PN. Tetapi semua itu seperti yang dinyatakan oleh beberapa pemerhati politik, termasuk dalam ulasan Syahbudin.com ataupun Syahbudin Husin, jangan bermimpi Anwar jatuh. Akhirnya saudara-saudara, adakah di sini kepimpinan PN, Sanusi, Muhyiddin Yassin, dan Hadi Awang menjadi satu contoh yang baik setelah ketiga-tiga pemimpin ini, termasuk Hadi Awang yang terkini, yang dilibatkan dengan siasatan isu 3R. Saudara-saudara, tonton dan puan, sekian saja ulasan hari ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.